Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, Pertama-tamanya saya mohon ribuan kemaafan kerana saya terpaksa membuat video ringkas ini khusus untuk saya memberi teguran kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki berkenaan dengan pandangan beliau berkenaan dengan forex trading secara atas talian. Sebelum ini saya telah kongsikan kepada rakan-rakan semua berkenaan dengan fatwa daripada badan-badan berautoriti dalam mengeluarkan fatwa, dan kita mendapati bahawa kebanyakan, kalau tak semua pun boleh dikatakan hampir kesemualah, saya tak jumpa mana-mana fatwa ataupun institusi yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa mengeluarkan pandangan bahawa forex trading secara online itu hukumnya harus. Okey, saya ada senaraikan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa Negeri Perlis, Negeri Perak juga mengeluarkan fatwa yang sama, Negeri Pahang. Dan kalau di luar negara, kalau kita boleh baca dokumen yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia, juga mengklasifikasikan bahawa forex trading secara online ini haram hukumnya. Walaupun ada statement dalam fatwa tersebut meletakkan hukum harus, tetapi ada syarat-syarat yang ditetapkan, dan kalau kita fikir dalam konteks forex online, secara forex trading secara online ini, syarat-syarat itu memang tak dapat dipenuhi, dan sukar untuk dipenuhi sebenarnya. Sebab itu kita katakan bahawa secara keseluruhannya ataupun secara umumnya, kalau kita melihat kepada konteks forex trading yang diamalkan oleh trader-trader forex sekarang ini, kita boleh katakan bahawa Majlis Fatwa ataupun Majlis Ulama Indonesia juga mengatakan bahawa forex online, forex trading secara online itu hukumnya jatuh pada haram. Juga Majma' Fiqh Islami Sedunia pada tahun 2006 juga memfatwakan bahawa forex trading secara online haram hukumnya. Jadi kita sedang mencari mana-mana fatwa yang berautoriti dalam mengeluarkan fatwa di peringkat dalam negara maupun di luar negara yang secara kesimpulannya mengharuskan hukum forex trading secara online ini. Tetapi sehingga ke saat ini memang kita tak jumpa. Memang saya lah secara personal tak jumpa. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Dusuki ataupun mana-mana ustaz yang mahir dalam forex trading secara online ini mungkin pernah jumpa mana-mana fatwa daripada mana-mana negeri, sama ada daripada dalam negara ataupun di luar negara, yang memberi fatwa bahawa hukum forex trading secara online ini harus hukumnya. Maka kalau boleh sampaikan message itu kepada saya, mungkin saya akan masukkan dalam senarai ini yang mungkin kita boleh mengadakan perbincangan lanjut lah berkenaan dengan perkara ini. Itu dalam konteks pandangan institusi yang mengeluarkan fatwa. Yang ni pandangan ulama kontemporari, ulama semasa. Kalau kita nak bahas tentang ulama-ulama silam, mungkin ada yang mengatakan bahawa ulama silam itu tidak mengetahui ataupun tidak menjiwai, tidak mahir dalam forex trading yang khusus secara online yang baru muncul dalam dunia era sekarang ini. Kalau kita lihat ulama yang pakar dalam muamalat, bila muamalat, Al-Fadhil Syekh Muhammad Taqi Usmani. Syekh Taqi Usmani ni tuan-tuan semua adalah antara individu yang paling berpengaruh khususnya dalam konteks keuangan Islam. Pun beliau apabila ditanya tentang forex trading secara online ini, beliau mengatakan bahawa hukumnya adalah haram. Beliau cenderung untuk mengatakan bahawa hukumnya adalah haram. Okey, begitu juga dengan mufti-mufti ataupun ulama-ulama yang lain. Saya simpulkan bahawa kesemua mereka mengatakan bahawa hukum forex trading secara online ini adalah haram hukumnya. Jadi kita nak tanya juga, mungkin rakan-rakan kita yang biasa dengan trading forex ini, ada tak senarai ulama yang memang diiktiraf kepakaran mereka dalam muamalat, yang mengatakan bahawa hukum forex trading secara online yang menjadi amalan ataupun menjadi praktik kebanyakan traders forex ini harus hukumnya.
Ada tak mana-mana ulama yang berautoriti, yang mempunyai kepakaran dalam bidang keuangan Islam, yang mengeluarkan fatwa bahawa apa yang dipraktikkan oleh kebanyakan traders, hampir semua traders forex sekarang ini harus hukumnya. Maka kalau ada, mungkin boleh dikongsikan, mungkin boleh di-share dan kita akan masukkan dalam senarai yang kita ada sekarang ini. Okey. Yang ni saya screenshot daripada Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Indonesia. Walaupun ada statement yang mengatakan bahawa fatwa tentang jual beli mata wang tu, ketentuan umumnya dia kata kebanyakannya adalah harus. Okey, transaksi jual beli mata wang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan berikut. Tidak ada spekulasi, tidak ada keperluan ataupun kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, untuk menjaga mata wang dan sebagainya, dari segi keseimbangan dan sebagainya. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata wang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Yang ni apa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang jelas. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Jadi ini syarat yang kebanyakan para ulama bersetuju, bahawa apabila berlakunya transaksi antara currency ataupun mata wang yang sama, maka syaratnya dia kena nilai yang sama dan juga berlaku on the spot. Sekiranya mata wang itu ataupun currency itu berlainan dari segi currency-nya, maka syarat utamanya adalah kena berlaku on the spot. Dan ini tidak berlaku dalam forex trading secara online. Bahkan bukan sahaja tak berlaku secara pertukaran itu secara on the spot, bahkan pertukaran itu, pemilikan kepada pertukaran itu tidak berlaku. Ini perkara yang sangat serius, yang mengundang kepada isu riba dan sebagainya. Okey, yang kedua, jenis-jenis transaksi valuta ataupun foreign exchange, foreign currency, transaksi spot. Yang ni yang diharuskan adalah dibolehkan transaksi yang bersifat spot. Tetapi transaksi yang bersifat forward, transaksi swap, transaksi option, semuanya diklasifikasikan sebagai haram. Jadi ada juga traders yang menjadikan fatwa Indonesia ini sebagai hujah untuk mengatakan bahawa forex trading secara online itu harus hukumnya, kerana ada dinyatakan beberapa statement dekat sini dikatakan dibolehkan ataupun diharuskan. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya, kalau kita melihat kepada konteks ataupun daripada segi praktik yang diamalkan oleh broker-broker forex sekarang ini, semuanya boleh jatuh kepada hukum haram sebenarnya. Okey, saya screenshot saja beberapa fatwa daripada beberapa negeri. Saya tak share semualah. Jadi yang ni yang saya katakan tadi, Syekh Muhammad Taqi Usmani ni seorang individu yang sangat disegani dalam bidang keuangan Islam, muamalat. Jadi beliau apabila ditanya, is forex currency trading halal? Okey, dia kata, I went through the paper sent by you. I'm of the opinion that these transactions are not compliant with Sharia. The very condition that you cannot take delivery. Maksudnya, delivery of the purchase currency. Maksudnya, bila kita trade sesuatu currency dalam platform forex trading itu, sebenarnya dia tak ada apa yang dikatakan sebagai delivery of the purchase currency. Kita tak dapat terima mata wang yang kita beli itu, makes it impermissible, menjadikan transaksi itu tidak dibenarkan. Moreover, there are other elements according to my knowledge that makes this trade unlawful in Sharia, such as forward sales, short sales. Yang ni benda-benda yang tak dapat dielakkan dalam forex trading. This is in addition to the fact that the currencies are originally a medium of exchange and should only be exchange for personal use in different countries. Yang ni dia merujuk kepada transaksi yang sepatutnya berlaku apabila kita nak melawat mana-mana negara di luar negara yang kita memerlukan mata wang luar negara tersebut. Maka itu yang dibolehkan dalam syariah. To make them a tradable commodity only for earning a profit
is also against the basic philosophy of Islamic economies. Okay, I would therefore not advise you to indulge in this trade. Jadi kesimpulannya, Mufti Muhammad Taqi Usmani mengatakan bahawa forex trading secara online adalah haram hukumnya. Tuan-tuan semua mungkin boleh baca buku most influential Muslim Syekh Muhammad Taqi Usmani ni berada pada nombor yang kelima dari segi pengaruhnya dalam dunia Islam. Ini saya screenshot daripada Majma' Fiqh Islami sedunia. So mungkin Ustaz Dasuki boleh baca. Saya pun tak pandai sangat bahasa Arab. So mungkin Ustaz lebih memahami daripada saya lah. Jadi untuk seterusnya saya ingin mengingatkan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki tentang satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Ta'ala kata orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah suatu statement yang selalu diulang tayang ataupun selalu disebutkan oleh traders forex. Apabila kita kata forex trading ini secara online ini haram hukumnya, lalu mereka mengatakan bahawa tak ada apa salahnya kerana mereka berjual beli. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sesungguhnya jual beli itu tak sama dengan riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Apa yang dikatakan oleh mereka yang terlibat dengan riba dalam konteks ayat ini. Saya tak merujuk kepada mana-mana traders. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhannya lalu terus berhenti daripada mengambil riba itu, maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu dan urusannya tersah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba itu, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Inilah satu peringatan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, yang mungkin sekiranya kita terlibat dengan unsur-unsur pelaburan yang melibatkan riba, jual beli yang mempunyai unsur riba, maka ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu besar, kepada kita semua. Satu ayat lagi yang mungkin muka surat ini dalam surah Al-Baqarah, kalau kita rujuk, Allah Ta'ala bercakap tentang riba kesemuanya, hampir kesemuanya. Yang ini yang menjadi tumpuan kepada perbincangan kita. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkanlah sisa riba jika sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala memulakan ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan in kuntum mu'minin. Seolah-olah macam Allah Subhanahu Wa Taala question ataupun mempersoalkan keimanan kita sekiranya kita masih lagi terlibat dengan riba. Fa illam taf'alu, sekiranya kita tidak mengerjakan ataupun tidak meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi. Allah Ta'ala mengisytiharkan perang kepada mereka yang masih lagi berada dalam keadaan bergelumang dengan riba. Dan jika kamu bertaubat daripada mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu, modal kamu yang asal, kamu tidak menganiayai dan juga tidak dianiayai. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu peringatan yang sangat
sangat penting kepada kita, khususnya kepada mereka yang terlibat dengan pelaburan. Tak kiralah apa-apa pelaburan sahaja, pelaburan yang melibatkan transaksi keuangan, pelaburan yang melibatkan saham, melibatkan mata wang, melibatkan digital currency, digital asset dan sebagainya. Jadi antara benda yang kita kena consider adalah dari segi hukum halal haram dan khususnya berkaitan dengan riba. Jadi kita sebolehnya sebagai orang Islam perlulah cuba sedaya upaya untuk menjauhi perkara-perkara yang mempunyai unsur riba, supaya kita mendapat rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini, kepada Al-Fadhil Ustaz Dasuki pernah satu NGO, kalau tak salah One Center Malaysia di Perlis, pernah menjemput Al-Fadhil Ustaz Dasuki untuk mengadakan diskusi ataupun dialog di pentas Kanga pada 5 Mac 2021. Okey. Tetapi saya dimaklumkan bahawa diskusi antara Ustaz Ahmad Dasuki dengan Ustaz Mustafa, kerana Ustaz Dasuki mengatakan bahawa forex trading secara online itu harus hukumnya sekiranya menepati syarat-syarat yang dinyatakan oleh Ustaz Dasuki. Tetapi Ustaz Mustafa dalam banyak kenyataan, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mustafa mengatakan bahawa hukumnya haram. Okey, dan satu dialog telah cuba dianjurkan oleh One Center Malaysia Perlis ini, tetapi saya dimaklumkan bahawa diskusi tersebut tidak disambut dan akhirnya tidak berlakulah. Dan ini di komen ataupun diulas oleh Ustaz Syahabuddin Ahmad dalam YouTube channel beliau, dan beliau agak kecewa dengan perkembangan tersebut. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, mungkin traders forex online mempunyai pandangan yang tersendiri, mempunyai dalil, mempunyai hujah. Okey, tetapi kalau kita tengok daripada konteks institusi yang mengeluarkan fatwa, daripada ulama-ulama yang mempunyai kepakaran dalam mengeluarkan fatwa berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan kewangan Islam, hampir, kalau tak semua pun hampir kesemuanya mengatakan bahawa haram. Okey, dan mungkin ada di kalangan kita, di kalangan ustaz-ustaz yang mahir dalam forex trading ini mempunyai alasan, mempunyai hujahnya. Jadi inilah diskusi-diskusi seperti inilah yang penting untuk kita mencerna, untuk kita mendapatkan pandangan-pandangan yang tuntas yang mungkin menjadi panduan kepada rakan-rakan kita yang terlibat dengan forex trading secara online. Tetapi malangnya saya dimaklumkan bahawa diskusi ini dibatalkan, tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu. Saya mengajak khusus kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki lah. Saya sebenarnya tak ada isu dengan Ustaz. Saya pun sebenarnya saya sangat sukalah mendengar ceramah-ceramah Al-Fadhil Ustaz, khususnya berkaitan dengan alam barzakh, tentang alam akhirat dan sebagainya. Bagus Ustaz memberi satu pengisian yang saya rasa ramai yang terkesan dengan penyampaian Ustaz. Tapi dalam konteks forex trading secara online ni, saya minta maaf, saya setakat inilah saya tak dapat convince diri saya bahawa forex trading secara online itu harus hukumnya. Setelah kita meneliti perbahasan para ulama, poin-poin yang disebut oleh pakar-pakar dalam muamalah Islam, kita tak dapat nak define bahawa hukum forex trading secara online ini harus hukumnya. Tak dapat point. Jadi antara mungkin orang awam lah boleh tengok perbahasan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Dasuki dan juga Dr. Ahmad Sufyan dalam forum yang dianjurkan oleh Sinar Harian. Saya agak sedih sebenarnya bila kita tengok rakaman forum ini, tak sampai 1,000 orang tengok. Dalam seluruh negara kita yang berjumlah 30 juta orang ini, lebih 30 juta, yang mana muslimnya 60% lebih, 65%, tak sampai 1,000 orang yang tengok rakaman ini. Kalau rakaman
berkaitan dengan forex trading, berkaitan dengan investment, saham dan sebagainya, berpuluh-puluh ribu, ada yang beratus ribu yang tengok. Tapi perbahasan berkenaan dengan hukum hakam dalam investment, dalam pelaburan, dalam forex trading khususnya, tak sampai 1,000 orang tengok. Saya rasa dalam 600-700 orang saja yang tengok rakaman video ini. Jadi agak sedih lah kita. In fact, rakaman statement daripada Ustaz Ahmad Dasuki pun berpuluh-puluh ribu orang tengok. Tapi wacana berkaitan dengan fatwa, berkaitan dengan forex trading secara online ini, tak ramai orang tengok. Itu yang kita sedih. Okay? Dan juga tuan-tuan semua, mungkin Ustaz juga, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki boleh tengok juga rakaman yang bagi saya rakaman ini antara diskusi yang sangat bagus, yang sangat bagus, yang dari segi fakta ilmiahnya disampaikan dengan sangat jelas oleh Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim Hussein yang merupakan penasihat syariah kepada Bank Ar-Rajhi dan juga FWD Takaful. Jadi Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim sangat jelas penjelasannya berkaitan dengan hukum forex trading secara online ini. Jadi saya pun tertarik bila mendengar perbahasan ini tentang istilah-istilah yang digunakan dalam forex, tentang apakah kaedah yang digunakan, kenapa dikatakan bahawa hukum forex trading secara online yang dijalankan oleh individu-individu, oleh trader-trader kita sekarang ini boleh lebih kepada haram hukumnya. Jadi diperjelaskan dengan sangat baik oleh Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim Hussein dalam rakaman ini. Tapi itulah, kita sedih, kita tengok tak sampai 700 orang. Oh sorry, yang tadi yang rakaman yang sinar harian ni saya rasa lebih 5,000 6,000 orang tengok. Yang saya kata kurang daripada 1,000 orang tu adalah rakaman ini. Rakaman yang saya rasa rakaman video yang sangat bagus, tetapi tidak dilihat ataupun tidak ditonton lah oleh rakan-rakan traders kita. Evidence buy kalau kita tengok dari segi jumlah view dalam 644 saja waktu saya screenshot video ini. Sangat sedih lah tuan-tuan. Perbahasan berkenaan dengan hukum halal haram, tapi tak ramai orang tengok lah. So saya sarankan kepada rakan-rakan kita, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki, untuk lihat dan menghayati dengan hati yang terbuka poin-poin yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim dalam rakaman video ini. Nanti insya-Allah saya akan masukkan ke semua link video, link fatwa, perbahasan para ulama dalam ruangan description video ini insya-Allah. So tuan-tuan semua boleh akses nanti. Okey. So bagi saya lah, ini analogi yang saya nak sebutkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki. Sebab sekarang ini bila kita bahas tentang hukum halal haram berkaitan dengan forex trading secara online ini, boleh dikatakan bila kita bahas saja, traders akan rujuk kepada statement yang disebut oleh Ustaz Dasuki. Jadi sekarang ini bebanan kepada hujah itu ditanggung dengan serius, dengan berat oleh Ustaz Ahmad Dasuki. Kerana sekarang ini boleh dikatakan hampir kesemua para ulama yang mahir dalam bidang muamalat Islam semuanya boleh dikatakan semuanya mengatakan bahawa hukum forex trading secara online itu haram hukumnya. Tetapi ada segelintir ustaz-ustaz kita yang mengatakan bahawa hukumnya harus. Okey, dengan berhujahkan beberapa hujah yang bagi saya agak lemah lah hujah itu. Jadi sekarang ini saya risau nanti di akhirat nanti bila ditanya tentang dipertanggungjawabkan tentang perkara ini, mungkin sukar untuk ustaz defend tentang keharusan forex trading secara online ini. Okey, bebanan itu yang sangat berat bagi saya kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi dengan ikhlas saya mohon kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneliti kembali pandangan tersebut dan juga melihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh para ulama. Okey, dan
dengar penjelasan tersebut dengan hati yang terbuka. Mungkin sekarang ini ramai juga di kalangan ustaz-ustaz kita yang terlibat dengan forex trading secara online ini, yang menyebabkan masyarakat awam terkeliru yang akhirnya follow sekali. Itu masalah dia. Sebab ustaz sendiri yang terlibat. Tetapi bila kita dengar penjelasan daripada ustaz-ustaz yang mengharuskan trading forex secara online ini, kita tak nampak hujah itu hujah yang boleh di-defend, boleh dipertahankan. Jadi itu satu masalah yang saya rasa perlu untuk kita diskusikan, perlu untuk kita perbahaskan dan mencari satu solusi yang terbaik untuk panduan umat kita. Wallahu ta'ala alam. So saya kira itu saja yang mungkin saya nak sampaikan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki. Saya tak pastilah video ini akan sampai kepada beliau ataupun tidak. Okey, yang pentingnya saya menyampaikan mesej kepada Al-Fadhil Ustaz, okey, supaya untuk Ustaz review balik pandangan tersebut, lihat daripada konteks tasawur Islam yang luas berdasarkan hujah-hujah, berdasarkan nas daripada hadis Nabi SAW dan juga daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan muhasabah balik. Okey, sekiranya perkara tersebut memang dari segi hujahnya tak dapat kita defend, maka saya minta dan mohon kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menarik balik kenyataan-kenyataan berkaitan dengan forex trading secara online ini, supaya dia menjadi panduan yang jelas kepada masyarakat kita untuk tidak lagi terlibat dengan dunia trading forex secara online ini. Saya kira itu saja. Saya minta maaf kerana video ini agak panjang. Saya dengan hati yang rendah diri memohon kepada Al-Fadhil Ustaz untuk review balik pandangan Ustaz berkaitan dengan perkara ini dan kemukakan hujah-hujah tersebut untuk dilihat kepada pandangan masyarakat awam. Wallahu alam. Saya minta maaf sekiranya video ini ada menyinggung hati mana-mana rakan-rakan traders. Secara personal saya tak ada masalah pun dengan rakan-rakan traders kita. Yang penting kita mencari penyelesaian yang terbaik untuk umat ini. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.